Jadi hari ini kita akan teruskan kalau ikut dalam sukatan dan juga buku teks kita tu. Tajuk hari ini iaitu At-Tanaqud adalah mauduk yang ketiga. Ini merujuk dalam buku teks lah. Okay, jadi Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk meneruskan pengajian kita. Jadi sebelum saya menyambung untuk tajuk hari ini, pertamanya yang saya raikan Ustaz Ridwan daripada unit PPI, SPI JPS dan juga Ustazah Azarina selaku MC kita pada pagi ni. Okey, tanakut ni dia adalah kalau dalam buku teks kita ni tidak dinyatakan secara terperinci dan juga detail mana datangnya tajuk at-tanakut ni, tapi kalau pengalaman saya mengajar STPM untuk mantik ni, dia ada terangkanlah yang tanakut ni adalah salah satu kaedah istidlal juga, istidlal ghairu mubashir, dan apa ni, tanakut ni adalah salah satu kaedah untuk kita berlawan hujah dengan orang lain. Okay, itu dia punya secara umum lah kalau kita nak tahu apa yang dinamakan sebagai tanakut. Jadi saya akan pergi dulu kepada ta'rif, nanti kita akan bahaskan dengan lebih detail lah. Okay, kita pergi dulu pada ta'rif untuk tanakut. Okay, ta'rif tanakut ni kita boleh tengok dekat muka surat 19, buku teks tingkatan 5. Awalan fil lughah, yakni ta'rif at-tanakut fil lughah huwa subutu syai' wa salbuhu. Subutu syai' wa salbuhu. Dalam setengah buku dia buat subutu syai' wa rafa'uhu. Okey, sama je maksud dia. Okey, apa yang dikatakan subutu syai' wa salbuhu ni, iaitu kita menetapkan sesuatu dan dalam masa yang sama kita menolaknya. Menolak ni maknanya bila kita berhujah ada satu penyataan, ada satu fakta yang kita akan terima dan satu fakta lagi kita akan tolak lah. Okey. Dari sudut istilahan dia, ikhtilaful qadiyataini bil ijab ma'a sidqi ihdahuma wa kizbil ukhra. Ikhtilaful qadiyataini bil ijab ma'a sidqi ihdahuma wa kizbil ukhra. Okay, yang dikatakan tanakut ni ialah saling bercanggah ataupun saling bertentangan dua qadiyah. Dua qadiyah tu maksudnya dua pernyataan yang macam kita belajar sebelum ni dalam qadiyah. Qadiyah tu adalah pernyataan. Jadi kat sini bila kita masuk pada tanakut, dia membincangkan pertentangan antara dua qadiyah, bukan satu qadiyah tapi dua qadiyah. Bil ijab ma'a sidqi ihdahuma wa kizbil ukhra. Okay, bil ijab kat sini berkaitan dengan kaif lah. Kaif tu yang mana? Yang mujabah dengan salibah. Sebagaimana yang kita belajar semalam, berkaitan dengan aqsamul qadiyatul hamliyah bi'itibaril mahmul. Dalam bi'itibaril mahmul tu kita ada bincangkan tentang mujabah dan salibah. Kita teruskan, ikhtilaful qadiyataini bil ijab ma'a sidqi ihdahuma wa kizbil ukhra. Saling bertentangan dua pernyataan iaitu dua qadiyah. Dari sudut kaif dia, dari sudut hukum dia, sama ada mujabah atau salibah. Ma'a sidqi ihdahuma wa kizbil ukhra. Yang mana salah satunya adalah benar, wa kizbil ukhra, dan satu lagi akan menjadi salah. Okay, contoh dia, Umar najihun. Umar najihun. Kalau kita ingat balik semalam, bila kita tengok ayat Umar najihun ni dalam kategori apa? Qadiyah hamliyah atau qadiyah syartiyah? Qadiyah hamliyah. Okey, qadiyah hamliyah. Okey, sebab dia adalah ayat penyata. Lupa saya nak ingatkan semalam. Cara mudah untuk kita ingat qadiyah hamliyah ni macam kita belajar bahasa Melayu, ayat penyata. So kalau kita tahu ayat penyata, kita fahamlah apa itu qadiyah hamliyah. Okey, jadi Umar najihun kat sini dia adalah qadiyah hamliyah dan dia dalam kategori kalau bi'itibari mauduk dia, kita tengok Umar kat sini. Umar ni adalah kata nama khas, jadi dia dalam kategori syakhsiyah. Dan
tidak ada adat salbi dalam ayat yang pertama ni, maka dia adalah syahsiyah mujabah. Itu basic dia. Nakiduhu. Okey, jadi dalam tanakut ni kita akan jumpa kalimah nakiduhu. Nakiduhu ni maksudnya apa dia punya tanakut dia. Bila bila kita sebut Umar itu berjaya. So kita nak nafikan, kita nak menolak bahawa Umar itu bukan berjaya. Jadi kita akan sebut Umar laisa binajih. Umar laisa binajih. Umar tidak berjaya. Okey. Kalau kita kaitkan dengan ta'arif dia tadi, ihtilaf qadiyatani bil ijab ataupun fil kaif. Umar ni dia dalam kategori mujabah. So bila ditanakutkan, dia mestilah saling berlawanan dia punya kaif dia ataupun apa kita panggil dia punya dari sudut mujabah dan salibah. Kat sini memang ketara lah. Umar najihun tu mujabah dan bila ditanakutkan dia menjadi salibah. Ma'a sidqi ihdahuma wa kizbul ukhra, dengan membenarkan salah satu dan menafikan yang satu lagi. Okey, maknanya bila orang bila seseorang bercakap dengan kita akan fikir betul ke? Jadi bila kita nak menafikan dia, kita akan bagi dia punya tanakut. Maknanya kita menafikan kenyataan yang dibawa. Okey, itu basic kemudian dia buat pernyataan tambahan di bawah ta'arif tu, dalam buku teks tu ada at-tanakut qad yakun minal qadiyatil hamliyah awil qadiyatil syartiyah. Okey, tanakut ni kadang-kadang dia ada dalam qadiyah hamliyah, dia berlaku dalam qadiyah hamliyah dan dia juga berlaku dalam qadiyah syartiyah. Okey, macam kita bincang semalam, qadiyah syartiyah yang dalam perbincangan kita semalam ialah qadiyah syartiyah muttasilah. Jadi bila kita bincangkan tanakut ni nanti, formula yang akan kita bincangkan akan melibatkan kedua-dua qadiyah tersebut. Dekat sinilah kemahiran sur tu akan diuji. Al-idhah li ta'arif at-tanakut. Al-idhah penjelasan kepada ta'arif tanakut ataupun syarah dia. Okay, dia keluarkan dua pernyataan di sini, dua ibarah daripada ta'arif. Iaitu yang pertamanya, ini yang paling penting, ikhtilaful qadiyataini. Dalam tanakut ni, perkara paling basic ni ada dua. Satu, dia mesti saling bercanggah dua qadiyah. Maksudnya kalau tak bercanggah dua qadiyah tu bukan tanakut. Dia mungkin tajuk lain nanti. Okay, jadi apa dia punya huraian dia? Kharaja ikhtilaful mufradaini. Kharaja ikhtilaful mufradaini. Terkeluar daripada ta'arif tanakut ni, sekiranya dia hanya bercanggah dari sudut mufrad sahaja. Belum jadi qadiyah, mufrad sahaja. Maksud mufrad kat sini dia belum jadi ayat. Contoh dia Zaid, kemudian tanakut dia la Zaid. Okey, jadi Zaid dengan la Zaid ni memanglah satu tu kita kata mujabah, satu tu salibah. Tapi dia belum lagi menepati ta'arif tanakut tu sendiri. Sebab dalam tanakut, syarat utama dia mestilah dia dah menjadi qadiyah, dah menjadi ayat. Jadi hanya ayat sahaja, hanya pernyataan sahaja yang boleh kita berhujah, yang boleh kita cari khilaf dia. Okay, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'asidiki ihdahuma wa kizbil ukhra. Ma'asidiki ihdahuma wa kizbil ukhra. Okay, dia sebut kat sini la buddha. La buddha maknanya hendaklah, mestilah anna ihdal qadiyatani sadiqah wal ukhra kazibah. Salah satu daripada qadiyah ataupun hujah tadi mestilah betul dan salah satu lagi mestilah salah. Okay. Saya selalu cakap dengan student saya, tanakut ni kalau kita nak apa orang kata nak faham, nak tahu dan kita nak kenal tanakut ni macam mana, kita tengok orang masuk debat kan. Bila orang masuk debat, dia akan ada satu pihak pembangkang, satu pihak lagi kerajaan. Jadi kita tak pernah lagi tengok debat kerajaan lawan kerajaan ataupun pembangkang lawan pembangkang. Sebab nanti di hujung perdebatan akan ada usul yang diterima dan usul yang tidak diterima. So itu adalah contoh yang paling dekat lah untuk pelajar ataupun kita sendiri faham tentang tanakut ni. Okay, contoh lain.
Kalau kita dalam mahkamah, selain daripada hakim dan juga yang tertuduh, pasti di situ ada peguam, iaitu peguam bela dan juga pendakwa raya. Jadi bila sesuatu kes pendakwaan itu dilakukan, setiap peguam akan memainkan peranan. Jadi setiap peguam itu mewakili apa kita panggil dua tugas yang berbeza. Yang seorang membela dan seorang lagi mendakwa. Jadi di situ dah ada dia, dah nampak sangat dah dia punya ikhtilaf dia. Okey. Contoh bila dia kata Ali itu membunuh ataupun Ali didapati bersalah, dan yang satu pihak lagi akan kata Ali tidak membunuh. Jadi kat situlah contoh paling simple untuk kita tahu apa yang dimaksudkan dengan at-tanaqud. Okay, saya teruskan ya. Ya. Okey. Jelas saya punya paparan? Jelas. Okey, kita terus tengok ini dekat buku teks muka surat 20 dan juga 21. Okey, kalau kita tengok dekat buku teks tu, dia ada sebut tajuknya ialah syurut at-tanaqud. Okey, syurut at-tanaqud ni apa? Syurut at-tanaqud ni ialah syarat-syarat untuk memastikan yang tanaqud kita sah. Sebab kadang-kadang kita pelajar ataupun kita sendiri kadang kita jawab soalan-soalan yang ada dekat dalam tanaqud ni, tapi kadang-kadang tak menepati syarat. Sebab tanaqud ni dia ada syarat khusus dia. Jadi kat sini dia nyatakan dekat dalam buku tu, la budda min ittihad qadiyataini. Maknanya bila kita nak buat tanaqud, syarat utama dia ialah ittihad qadiyataini, bersatu dua qadiyah tersebut. Bersatu dari sudut apa? Ulama mantik menamakan penyatuan ataupun syurut ni sebagai wahdatut tanaqud. Bersatunya tanaqud tersebut. Okey, dari sudut apa? Ada 8 unsur lah, 8 syarat yang dinyatakan di sini. Yang pertama dia ialah wahdatul mawdu'. Ustazah Nurila, ada sebelum tadi balik pada ta'arif tadi kan? Ya. Okey, yang untuk kalimah bil ijab, kita nak bagi pemahaman macam mana ya? Okey, sebenarnya kalau saya pun agak muskil sikit bila tengok dekat dalam kitab ni dia gunakan bil ijab. Sebab dalam kitab-kitab yang lain, bila saya tengok kitab stam, dia tak guna bil ijab, dia guna fil kaif. Sebab kalau fil kaif tu dia lagi jelas. Sekejap saya tengok dekat dalam kitab stam sekejap. Okey, saya bacakan ta'rif. Ni kita nak buat perbandingan untuk kita memahami kenapa dia guna bil ijab kat situ. Kalau dekat dalam buku stam, Matan Sulam ni dia sebut tanaqud ni ialah ikhtilaf qadiyataini fil kaif. Dia sebut fil kaif. Fil kaif kat situ merangkumi mujabah dan juga salibah. Jadi dekat sini dia tulis bil ijab. Bil ijab ni mungkin dia nak nyatakan mewakili salah satu daripadanya. Maksudnya dia tak boleh dua-dua tu mujabah dan dia juga tak boleh dua-dua tu salibah. Tu maksud. Jadi kalau andai kata pelajar jawab fil kaif pun betul. Sebab fil kaif itulah yang lebih tepatnya kan. Tapi dalam buku teks dia tulis bil ijab, kita raikan lah. Tapi maksud dia macam tu lah. Maksudnya dalam tanaqud ni dia tak boleh istilahnya dua-dua mujabah, dua-dua salibah. Macam saya cakap tadi lah, kita takkan tengok ada pihak dalam perdebatan tu dua-dua pembangkang ataupun dua-dua kerajaan kan. Dia akan ada percanggahan di situ. Okey. Boleh? Okey, kita teruskan. Okey, untuk syurut at-tanaqud ada 8 syurut di sini. Yang pertama dia ialah wahdatul mawdu'. Semalam saya dah jelaskan apa yang dimaksudkan dengan wahdatul mawdu'. Okey, tapi nanti kita kena fahamkan dekat pelajar, walaupun dekat sini dia tulis wahdatul mawdu', tapi nanti kalau soalan tu berkisar tentang qadiyah syartiyah, dia bukanlah wahdatul mawdu', dia jadi wahdatul muqaddam.
Okey, jadi ini kita makruf lah. Bila kata wahdatul maudhu' tu bukan hanya untuk qadiah hamliah saja. Okey, wahdatul maudhu' macam saya cakap tadi, itu kalau dalam qadiah hamliah. Kalau dalam qadiah syartiyah, automatik dia membawa maksud wahdatul muqaddam. Okey, begitu juga dengan yang kedua, wahdatul mahmul ni dalam qadiah hamliah. Maknanya dia kena sama dari sudut mahmul dia. Tapi kalau dalam qadiah syartiyah, dia kena sama dari sudut tali dia. Okey. Sebab dia takut nanti di keluar soalan qadiah syartiyah, sepatutnya kita nak cakap dia sama dari sudut muqaddam tapi tiba-tiba pelajar jawab sama dari sudut maudhu'. Jadi kat situ silap lah dari sudut penggunaan istilah tu. Okey. Yang ketiga, wahdatul zaman. Wahdatul zaman maksudnya sama dari sudut masa. Dia mesti sama. Okey, sekejap lagi bila kita masuk contoh tu kita akan nampak. Ni saya sebut je dulu. Okey, yang keempat, wahdatul makan, sama dari sudut tempat. Kalau dalam penyataan tu menyatakan tentang tempat, dia kena sama dari sudut tempat. Yang kelima, wahdatul idhafah, sama dari sudut idhafah. Yang keenam, wahdatul syarat, sama dari sudut syarat kalau ada syarat di situ. Yang ketujuh, wahdatul quwwah wal fi'li, sama dari sudut al-quwwah wal fi'li. Dan yang terakhir, sama dari sudut al-kullu, wahdatul kulli wal juz'i, sama dari sudut kulli dan juga juz'i. Punya 8 syarat lah. Okey, ni detail dia, contoh dia untuk setiap syurut tadi. Okey. Dalam buku pun ada dekat muka surat 20, cuma saya ringkaskan lagi lah. Ringkaskan dan saya ambil contoh yang lebih mudah. Okey. Okey, yang pertama, wahdatul maudhu', sama dari sudut maudhu'. Semua nampak tak warna-warna yang saya gunakan ni? Ada warna biru, hijau, nampak Sebab warna ni memainkan peranan untuk saya terangkan setiap bahagian lah. Ya. Okey. Wahdatul maudhu' di sini membawa maksud sama dari sudut maudhu'. Kita ambil misal yang pertama. Setiap satu wahdah ni, setiap satu syarat ni, kita akan bagi dua misal. Saya sebutkan secara umum dulu. Misal yang pertama mewakili misal yang betul. Maksudnya tanakut yang sah, tanakut yang betul. Manakala misal yang kedua mewakili tanakut yang tidak sah lah. Jadi nampak yang merah-merah tu semua salah lah. Maknanya tanakut dia tak sah. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama, Zaid katibun nakiduha. Okey, saya gunakan warna hijau untuk menunjukkan nakid. Semua contoh yang warna hijau ni menunjukkan nakid dia, lawan dia. Zaid katibun nakiduha, Zaid laisa bikatib. Okey, Zaid adalah seorang penulis. Jadi tanakut dia ialah Zaid bukan penulis. Jadi ni adalah tanakut yang betul. Kenapa dia katakan tanakut yang betul? Memenuhi syarat yang pertama, iaitu wahdatul maudhu'. Yang biru ni adalah maudhu' dia, iaitu Zaidun. Jadi kalau kita tengok kat sini Zaidun, dan bila kita nak berhujah, nak lawan hujah dia, kita akan sebut Zaidun juga. Kita tak cerita orang lain, kita cerita tentang orang yang sama, iaitu Zaidun. Macam kita cakap lah, Zaid tu penulis. Lepas tu ada orang tak setuju. Zaid bukan penulis. Jadi kat situlah yang dikatakan tanakut. Bila kita cerita pasal maudhu' dia Zaid, bila kita tanakutkan, mestilah menceritakan orang yang sama. Jadi itu adalah wahdatul maudhu'. Jadi kalau dalam soalan, dia akan tanya kenapa yang ini tanakutnya sah. Okey, tanakutnya sah, sahih li'ittihadil maudhu', kerana maudhu'nya sama. Okey, bersatu maudhu'nya. Okey. Boleh setakat ni? Boleh. Alhamdulillah. Okey, yang kedua. Yang kedua, Zaid katibun, masih lagi contoh yang sama, tapi kita tengok. Tiba-tiba nakiduha dia, Omar laisa bikatib. Saya merahkan di sini nak menunjukkan kat sini ada kesalahan dia. Kesalahan dari sudut maudhu' dia. Kat sini cerita Zaid, tiba-tiba kita berhujah, kita lawan balik kita punya pernyataan tersebut dengan kita menyebut maudhu' yang lain. Jadi kat sini bercanggah dia punya maudhu'.
Maka tanakut di sini dikira khata'. Khata' kerana apa? Kerana dia akan minta sebab lah kenapa apa ni tanakutnya tidak sah. Dekat dekat dalam buku teks tu di akhir latihan tajuk tanakut ni ada latihan berkaitan dengan ni lah kan, dengan syarat ni. Dia akan tanya kenapa tidak sah. Jadi jawapan dia li'adamu ittihad fil maudu', kerana dia tidak sama dari sudut maudu'. Boleh juga kita gunakan istilah li'annaha ikhtilaf fil maudu' pun betul. Yang ini tidak bersatu. Kalau kita kata li'annaha ikhtilaf fil maudu' pun boleh. Okay. Saya teruskan dengan wahdatul mahmul. Kalau ada apa-apa nak tanya terus je. Okay, yang pertama untuk wahdatul mahmul. Mahmul bila mahmul ni predikat dia. Yang atas tadi ni subjek dia. Okay, saya warnakan dekat predikat lah. Jadi yang pertama Zaid katibun, misal yang sama tapi saya warnakan dekat bahagian predikat dia, dekat bahagian mahmul. Zaid katibun nakiduha Zaid laisa bikatib. Zaid laisa bikatib. Okey, yang ini adalah tanakut yang betul. Sebab nampak tak mahmulnya sama. Jadi kenapa dia betul? Kenapa dia sahih? Li'ittihadil mahmul, kerana sama mahmulnya ataupun bersatu mahmulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, masih lagi dalam wahdatul mahmul. Okey, Zaid katibun nakiduha Zaid laisa bisyair. Nampak tak? Dekat sini cerita katib, tiba-tiba kat sini cerita syair pula. Kan? Jadi bercanggahlah kat situ. Bila bercanggah, maka tanakutnya tidak sah ataupun tidak betul. Okey, khata' li'adamul ittihad fil mahmul ataupun khata' li'ikhtilafi li'annaha ikhtilafil mahmul, kerana dia bercanggah dari sudut mahmul. Tidak sama mahmulnya. Okey, ni paling basic. Dua ni paling basic. Sebab dalam mana-mana qadiyah pasti akan ada mauduk dan mahmul. Tidak akan dinamakan qadiyah kalau dia tak lengkap dua ni. Dia mesti akan ada mauduk, mesti kena ada mahmul. Jadi syarat-syarat yang lain, nombor 3 sampailah kepada nombor 8, itu hanyalah kita kata sebagai penambahan. Sebab tak semua ayat diikat dengan masa. Tak semua ayat ada cerita tentang tempat dan sebagainya. Okey, tapi semua ayat akan ada mauduk dan mahmul. So 1 dan 2 adalah paling basic. Okey, boleh setakat ni? Ayo. Okey. Kita pergi kepada wahdatul zaman. Okey, sama dari sudut masa. Yang pertama, Zaid sa'imun al-yaum. Okey. Masa ni kat mana? Ni dekat selepas mahmul ni. Maknanya Zaid sa'imun al-yaum, Zaid berpuasa hari ini. So hari ini ni adalah menunjukkan masa. Jadi bila kita tanakutkan hanya perlu tambah laisa sahaja untuk menafikan. Ini yang dikatakan ihtilaf qadiyataini fil kaif. Satu mujabah, satu salibah. Okey, dan kita tengok yang warna biru ni dia mengekalkan zaman yang sama. Maka tanakutnya sahih li'ittihadis zaman, kerana dia sama dari sudut masa. Okey. Dan yang kedua, ni untuk yang salah lah. Zaid sa'imun al-yaum, tiba-tiba kat sini ams pula. Jadi dia salah, dikira khata' li'adamu ittihad fi zaman. Okey. Dan bolehlah tengok untuk contoh yang seterusnya. Saya rasa terang dah kat situ, dah nampak dah. Kan? Satu fil false, satu fil baik. Ini dari sudut tempat. Kalau dalam penceritaan tu menceritakan tentang di sekolah ataupun di masjid dan sebagainya, so lawan ceritanya tu, dia punya tanakut dia pun mesti menceritakan tentang tempat yang sama. Sebab kadang-kadang bila kita bercakap, kita suka cari perkataan berlawan kan. Contoh macam saya lupa nak jelaskan dalam tanakut ni dia bukan perkataan berlawan. Selalu orang tersilap kadang kat tanakut ni. Contoh bila kita kata Zaid sakit,
Zaid sakit ke kan? Zaid sakit, dia bila kita balas, kita nak menafikan tu, kita akan cakap Zaid sihat. So sakit dengan sihat tu dalam dalam bahasa kita tu menunjukkan perkataan berlawan. So perkataan berlawan tu bukan tanakut. Sebab dalam tanakut kita nak menafikan hujah yang sedia ada, maknanya penyataan yang sedia ada. Jadi bila kita, seseorang tu cakap Zaid sakit, kita hanya perlu cakap Zaid tidak sakit. Macam tu saja. So itulah tanakut yang betul. Bukannya kita cari perkataan berlawan dia. Contoh kalau kita kata Ali kurus. Kan? Kita nak nafikan yang Ali tu kurus, kita tak boleh kata Ali gemuk. Kita kena cakap Ali tidak kurus. Baru betul. Okay, itu basic untuk tanakut. Okay, untuk syarat yang kelima. Syarat yang kelima, dia kata wahdatul idhafah. Okay, maknanya dalam tanakut ni, sampaikan orang kata idhafahnya pun kena betul. Kena sama. Kan, tadi baru kita cerita pasal masa dengan tempat je. Yang ini dia cerita bukan sekadar itu saja. Kalau dalam tanakut tu, dalam penyataan tu ada idhafah tu pun kena sama. Okay, contoh dia Zaidun abun li Umar. Okay, jadi bila kita kata Zaid itu adalah bapa kepada Umar, jadi bila kita tanakutkan, kita mesti sebut Zaid laisa abali Umar. Maknanya Zaid ni bukan bapa kepada Umar. Dia tak boleh cerita yang lain lah. Kan? Walaupun kita nak nafikan, mungkin Zaid tu bukan bapa Umar, tapi Zaid tu bapa Hasan ke apa, tak boleh. Kita hanya direct je. Ya dengan tidak, macam tu. Okay? Jadi tak boleh lah kalau kita kata Zaid laisa abali Hisham, kan? Dia punya idhafah kat sini dah tak betul lah. Kat sini li Umar tiba-tiba li Hisham pula kan. Jadi kat sini khata' kerana tidak sama dari sudut idhafah dia. Okey, yang keenam, wahdatus syarat. Wahdatus syarat ni kalau dia dalam bentuk syartiyah lah. Dalam bentuk syartiyah, so dia punya adat syarat dia kena sama. Contoh dia macam Zaid naji in istihada. So bila tanakut dia, kita hanya perlu kekalkan syarat yang sama. Okay. Dia tak boleh illam yajtahid ni. Okay, kenapa tak boleh? Sebab kat sini dah ada laisa dah. So kat sini tak boleh. Dia tak kena dia punya tanakut dia. Ataupun kita bagi syarat yang lain. Contohnya kalau kat sini dia akan berjaya sekiranya dia bersungguh-sungguh, tiba-tiba kat sini Zaid tu tidak berjaya sekiranya dia malas. Tak boleh bagi perkataan berlawan. Okay. Yang ketujuh, wahdatul quwwah wal fi'li. Dia kena sama dari sudut al-quwwah wal fi'li ni, maksud dia dari sudut dari sudut usaha dan juga bil fi'li ni maknanya benda tu terjadi dengan sendirinya. Contoh kalau saya terjemahkan, yang pertama, Zaid mahirun bil quwwah. Zaid ni mahir dengan usaha dia. Dan tanakut dia kita kena sebut juga bil quwwah ni sekali lagi. Ni maksudnya wahdatul quwwah wal fi'li. Okey. Dan tak boleh kalau kita gantikan dengan Zaid laisa bimahir bil fi'li. Bil fi'li ni maksudnya Zaid tidak mahir dengan sendirinya. Yang ini tadi dengan usahanya, yang ini dengan sendirinya. So tak boleh. Kalau sini kita sebut bil quwwah, dekat sini pun kita kena sebut bil quwwah. Senang cerita dia kena sama. Okey, dan yang terakhir wahdatul kulli wal juz'i. Okey, yang ini kena faham, kulli dengan juz'i kat sini dia tak ada kena-mengena dengan kuliah dan juz'iyah. Sebab kalau kuliah dengan juz'iyah dia kena, itu berkaitan dengan sur. Sur tu dia kena dekat depan penyataan. Yang ini dia kulli dengan juz'i ini hanya nak menunjukkan sebahagian dan semua tu di belakang ayat, di belakang penyataan. Contoh macam kita sebut Malaysia mumtirun ba'duha. Malaysia hujan sebahagiannya, ataupun Malaysia hujan sebahagian tempat. Macam itulah. Jadi bila kita nak tanakut kan, kita hanya perlu kata Malaysia tidak hujan sebahagiannya. Kat sini kita sebut ba'duha, kat sini kita sebut ba'duha sekali lagi. Bukan yang kuliah juz'iyah. Sekali lagi saya cakap ni bukan kuliah juz'iyah.
Kalau kuliah juziah itu berkaitan dengan sur. Kalau sur dia kena kat depan. Kulu Malaysia macam tu. Dia kena kat depan. Ni bukan. Ni dia nak membawa maksud, nak cerita benda tu tersebar macam mana. Kesemuanya, sebahagiannya macam tu. Okay. Yang kedua, misal yang salah, Malaysia hujan sebahagiannya, tiba-tiba dia kata untuk tanakut dia, Malaysia bukan hujan keseluruhannya. Tak boleh. Sebab dia tak sama dari sudut penggunaan istilah al-kulli wal juz'i. Okey, habis tentang syarat. Nanti saya akan respon lah sebab tadi ada yang chat dekat sini. Nanti saya akan respon kemudian. Okey, saya, ya ada nak tanya tak ada? Tak ada, Okey, tak ada. okey, kita teruskan dengan kaifiat. Kaifiat ni kaedah dia, kaedah tanakut dilihat dari sudut hukum dia, dari sudut formula dia lah. Jadi dalam buku ni, saya langkau dulu ke muka surat 24. Okey, saya terus pergi pada muka surat 24 dulu, saya terangkan kaedah dia dulu. Kaedah untuk kita nak buat tanakut. Sebab soalan tanakut ni, dia akan keluar satu penyataan dan dia minta kita datangkan nakid dia. Nakid dia ataupun kalau arahan yang biasanya ungkut al-qadaya, tanakutkan kodiah yang diberi. Jadi kita tak boleh terus jawab macam tu je. Dia ada kaedah dia. Jadi dalam buku ni dia ajarlah step by step dia. Jadi saya nyatakan kat sini. Dan kaifiat ni dia boleh guna untuk kodiah hamliah dan juga kodiah syartiyah. Sebab khutuat dia sama. Okey, khutuat dia sama. Kalau tak percaya boleh tengok dekat dalam buku teks tu, muka surat 24 dan 25, atas sekali yang warna macam warna coklat sikit tu. Cuba perhatikan betul-betul. Dia punya kaedah ataupun dia punya khutuat dia adalah sama. Jadi saya rangkumkan sekali di sini. Okey, al-khutwatul ula, tak kisahlah sama ada dia kodiah hamliah ataupun kodiah syartiyah. Khutuah yang pertama, kaedah yang pertama, step yang pertama, ta'yinul qadiyah imma musawwarah atau ghairu musawwarah. Kita kena tentukan dulu kodiah kita tu sama ada dia ada sur ataupun tak ada sur. Ini yang paling basic. Tu sebab dalam tajuk kodiah hamliah dengan kodiah syartiyah yang sebelum ni, saya tekankan banyak kali bahawa sur tu sangat penting. Sebab sur ni akan memainkan peranan dekat dalam tanakut ni lah untuk kita nak mencari ikhtilaf dia tadi. Okay. Jadi kalau kita refresh balik yang dikatakan yang ada sur, okay, ada 4, iaitu kimi. Semalam saya ringkaskan kuliah mujabah tu saya ringkaskan sebagai kimi. Yang kedua kisi, iaitu kuliah salibah. Yang ketiga jimi, iaitu juziah mujabah. Dan yang keempat GC, iaitu juziah salibah. Okey, yang ini kita panggil kodiah yang ada sur. Okey, au ghairu musawwarah ataupun kodiah yang tak ada sur. Okey, ada 4 juga, iaitu yang pertama muhmalah mujabah ataupun mehmi. Yang kedua muhmalah salibah ataupun mehsi. Yang ketiga syahsiah mujabah ataupun shimi. Dan yang keempat syahsiah salibah ataupun shisi. Jadi kedua-dua bahagian ni kita kena faham dan kena menguasai lah. Kuasai betul-betul sebab yang tak ada sur ni tak ada masalah sangat. Yang ada sur ni kita kena tahu sur dia apa. Contoh kalau saya sebut kuliah mujabah. Macam mana kita nak kenal ayat tu kuliah mujabah? Dia ada sur kuli kat depan dia. Iaitu kullu tulab contoh. Okay, kullu tulab najih. Jadi kullu kat situ bertindak sebagai sur bagi kuliah mujabah. Okay, cuba untuk basic lah. Okay, al-khutwatus saniyah. Step yang kedua. Okay, dah kenal dah tahu dah ini kuliah mujabah, ini kuliah salibah, kita dah tahu dah benda tu. Sekarang ni dia kata sekiranya kodiah yang ada sur, ada berapa tadi? Ada 4 kan? Kimi, kisi, jimi, jisi. Maka tanakutnya, ini masuk formula dah ni. Maka tanakutnya ialah bitabdilis sur, bisurin didduhu. Dengan kita mengubah sur dengan mendatangkan sur yang berlawanan. Dengan kita mengubah sur dengan mendatangkan sur yang berlawanan.
Okey. Ataupun dalam setengah buku dia gunakan yang bawah ni. Bitabdilil kaif wal kam. Saya lagi suka guna yang ini. Dia lagi nampak lah, lagi senang. Kaif tu maksudnya dengan mengubah kaif mujabah salibah dan juga kam, iaitu kuliah dan juz'iyah. Tapi kalau nak guna yang pertama ni pun sama, maksud dia sama. Maksud yang bitabdil sur bisurin diduhu ni sama maksudnya dengan bitabdil kaif wal kam. Okey. Setakat ni boleh? Boleh. Pegang yang ni, ingkanat musawarah, kalau dia ada sur. Nanti kita akan nampak, bila tengok contoh ni, lagi kita akan nampak dengan jelas. Okey, al-khutwatus salisah, ni step yang terakhir. Kalau tadi kita bincangkan kodiah yang ada sur, sekarang kita bincangkan kodiah yang tidak ada sur. Okey, yang tak ada sur tadi ada berapa? 4 kan? Mumalah mujabah, mumalah salibah, syasiah mujabah, syasiah salibah. Mehmi, mehsi, shimi, cisi. Kalau pelajar kita dah mahir, dia sebut yang akronim tu je. Okay, yang tak ada sur, maka tanakutnya hanya dengan mengubah hukum sahaja. Mengubah hukum sahaja. Hukum tu apa? Mujabah dan salibah. Okey. Okey. Ini saya huraikan sikit lah yang tadi tu. Okay, macam tadi kita kata step yang pertama kita kenal pasti dia ada sur ke tidak. Jika ada sur, tanakutnya akan berubah sur saling bersilang. Ini saya nak tunjukkan sikit saling bersilang tu macam mana. Yang saling bersilang ni sebenarnya dekat dalam buku-buku mantik buku mantik yang lain dia ada tunjuk. Dia panggil sebagai dia panggil sebagai murabba' Aristo. Okay, murabba' Aristo ni dia ada tunjuk lah. Okay, sekejap. Kalau saya tunjukkan bukunya boleh nampak tak kejap Okay, boleh nampak tak ni? Boleh nampak tak? Oh, yang tu. Boleh nampak? Tak nampak. Oh, tak nampak. Kalau tak nampak tak apa, saya boleh tuliskan sekejap. Okey, saya tunjuk dekat mini whiteboard saya ni. Boleh nampak tak? Ustaz Zarina boleh nampak tak? Macam mana nak bagi nampak Tengok dekat gambar saya tu. Itulah dia kejap. Sekejap. Boleh nampak tak? Boleh. Okey, saya dah tutup slide tadi. Okey, kalau kita tengok macam saya cakap tadi, dalam tanakut ni dia kena ada teknik silang. Teknik silang ni, ini yang untuk yang ada sur tadi. Yang ada sur yang musawarah. Yang ada sur ada 4 kan? Kimi, kisi, jimi, jisi. Jadi yang dikatakan teknik silang tu ni, bila dia kimi, kan dia kata bitabdilil kaif wal kam, dengan mengubah hukum dan juga bilangan dia. Jadi yang kaf ni, kuliahnya adalah bilangan. So kuliah akan jadi juz'iyah. Itu yang dikatakan bitabdilil kam. Kemudian bitabdilil kaf yang mana? Mujabah akan jadi salibah. Jelas tak? Ni yang dikatakan bitabdilil kaf wal kam. Kemudian yang silang dia bila dia juz'iyah mujabah pula. Okey, nampak tak atas ni saya tunjukkan simbol mujabah. Yang sebelah sini saya tunjukkan simbol salibah. Okey, yang mujabah kita ada 2, kita ada kimi dengan jimi. So jimi dia tak akan jadi GC. Sebab apa dia tak jadi GC? Sebab asas tu dia kata tadi bitabdilil kaif wal kam. Kalau dia bertukar menjadi GC, dia tak memenuhi syarat bitabdilil kam. Dia tak mengubah kam dia, tak mengubah bilangan dia. Jadi nak mengubah bilangan, kita akan pastikan juz'iyah akan menjadi kuliah. Itu yang dia ke sini ni. Okey, juz'iyah akan jadi kuliah, mujabah akan jadi salibah. Ni yang katakan teknik silang. Dan saya tunjukkan dekat sini anak panah di sini dan anak panah di sini. Maksudnya saling bertukar.
kimi akan jadi GC, begitu juga kalau GC dia akan menjadi kimi. Okey. Jimmy akan jadi Kisi, Kisi akan menjadi Jimmy. Dia boleh saling apa orang kata, timbal balik lah. Macam tu. Okey, boleh? Boleh. Okey, yang lain boleh nampak Okey, tu yang saya maksudkan teknik silang tadi. Okey, saya terus balik kepada paparan slide. Okey. Kita pergi pada nombor 4. Boleh nampak nombor 4? Okey. Okey, dekat nombor 4 tu dia kata ini asas bagi tanakut, dia mesti saling berlawanan. Okey. Oh, tadi saya sampai nombor 2 ya. Okey, kejap. Nombor 2, jika ada sur, tanakutnya akan berubah sur, saling bersilang. Yang tadi tu, antara kuliah dan juz'iyah, serta antara mujabah dan salibah. Jika tiada sur, maka tanakutnya hanya dengan mengubah hukum. Mengubah hukum ni maksudnya apa? Kalau dia mujabah, maka tanakutnya akan jadi salibah. Dan yang terakhir, konsep asas tanakut. Konsep asas tanakut saling berlawanan. Dia mesti berlawanan. Itu sebab awal-awal ta'arif tu disebut ikhtilaful qadiyatain. Dia mesti saling berlawanan. Tidak boleh membenar kedua-duanya dan tidak boleh menafikan kedua-duanya. La yusaddiqani ma'an wa la yukazzibani ma'an. La yusaddiqani ma'an wa la yukazzibani ma'an. Okey, boleh saya masukkanlah sikit beberapa maklumat yang tidak ada dalam buku teks sebab untuk kita lebih jelas lah, untuk kita lebih faham tentang tanakut ni. Okey. Inilah masuk dia punya formula. Okey, jadi kat sini bila kita dah biasakan dengan pelajar kita tentang kimi, kisi, dia punya akronim untuk aqsamul hamliyah bi'tibar maudhu' tu, kita dah biasakan dia, maka tak jadi masalah lah bila kita tunjuk macam ni, dia dah maklum. Okey. Dan saya yakin ustaz-ustazah pun dah tahulah bila saya tunjuk kimi ni dia membawa maksud apa? Kuliah. Kuliah mujabah. Bila GC dia akan jadi maksud dia juz'iyah salibah. Dia bila kita tulis macam ni, kita lagi nampak jelas. Okey, kaf akan jadi jim. Dia takkan jadi kaf, akan jadi kaf, takkan. Sebab dia punya syarat dia kat sini. Kan, khutuwah tadi kat sini. Inka nak musawarah, sekiranya dia ada sur. Ni yang ada sur ni. Okey. Baris pertama, baris kedua, row kan. Baris pertama, baris kedua, kita panggil dia sebagai musawarah. Buktinya kimi, kisi, jimi, jisi ni kan. Ni yang ada 4 tu. Maka tanakutnya ialah dengan kita mengubah surnya. Mengubah sur. Mengubah sur ni maksudnya apa? Ubah kaif dan juga kam. Kaif dan juga kam. Kam yang mana ni? Kuliah, juz'iyah. Dia takkan jadi kimi akan jadi kimi, tak. Okey. Kimi akan jadi GC. Saling bertentangan, saling berlawanan. Ingat silang je. Okey, ni bukti-bukti dia, kemahiran penggunaan sur. Yang warna merah ni adalah sur dia. Kulun mewakili kimi, laisa ba' mewakili GC. Okey, cuba kita refresh balik tadi, syarat dia mesti sama dari sudut maudhu' dan mahmud. Cuba kita tengok maudhu' dia talamis, sini pun talamis, fahimun, sini pun fahim. Jadi tak ada yang orang kata masih mengekalkan maudhu' dia, masih mengekalkan mahmud yang sama. Itu paling basic. Okey, so ini yang musawarah. Kita tengok yang ghairu musawarah. Okey, ghairu musawarah ada 2. Satu syahsiah, satu muhmalah. Kalau dia tidak ada sur, maka tanakutnya hanya dengan mengubah hukum sahaja. Hukum tu maksudnya apa? Okey, bila dia shimi, dia akan jadi shisi. Shi dia ni, syahsiah dia tak berubah pun. Kan? Ni maksudnya dia ghairu musawarah, dia tak ada sur. Jadi bila kita kata Muhammad fahimun, tanakut dia hanya dengan kita kata Muhammad laisa bifahim. Macam tu dia. Hanya kita salibahkan dia saja. Begitu juga kalau dia mumalah mujabah,
Bila kita tanakutkan dia, dia akan jadi mumalah salibah. Begitulah sebaliknya. Okey. Simbol arrow kuning ni kalau diperhatikan dia timbal balik. Maknanya dia boleh jadi belah sini, boleh jadi belah sini, dia saling bertukar. Okey. Sebab kadang-kadang soalan tu dalam bentuk mumalah salibah. Kadang-kadang soalan tu dalam bentuk mumalah mujabah. So kita kena alert lah kan. Kena alert dia punya mujabah dan salibah dia. Okey. Jadi mumalah ni sama macam Syahsiah tadi, hanya dengan mengubah hukum sahaja. Tetapi saya tambah 2 kat sini. Kenapa saya tambah 2 kat sini? Sebab nanti akan keliru dekat muka surat 23. Kenapa yang Qaudah Syartiyah ni ada 2 pula jawapan mumalah dia? Sebenarnya bukan Qaudah Syartiyah sahaja. Tapi Qaudah Hamliyah pun sebenarnya untuk mumalah ni dia ada 2 versi jawapan. 2 versi jawapan. Tapi kat sini nampak macam 3 kan? Sebab saya pecahkan mujabah dengan salibah. Anak panah pun dah lain dah. Anak panah yang sehala saja, dia tak patah balik. Okey. Saya terangkan ni, yang bawah ni. Kalau dia muhmalah ni, dia ada 2, sama ada dengan mengubah hukum ataupun dengan mengubah hukum dan juga bilangan dia. Macam mana pula ada bilangan sedangkan kita dah bincangkan sebelum ni mumalah ni tidak dikaitkan dengan bilangan. Okey. Menurut ulama mantik, mumalah ni dia seolah-olah meminjam hukum juz'iyah. Seolah-olah meminjam hukum juz'iyah. Jadi bila dia kata seolah-olah meminjam hukum juz'iyah tu dari sudut kekuatan dia. Maksud dia kat sini, dia sama je sebenarnya macam juz'iyah dari sudut kekuatan diri dia. Jadi kita mengandaikan kat sini, seolah-olah macam kita tengok kat sini adalah Jimmy. Nampak tak anak panah saya kesel saya ni, nampak tak? Nampak. Okey. Seolah-olah macam kita tengok Jimmy kat sini. So Jimmy, dia akan jadi Kisi. Okay. Seolah-olah kita tak perlu ubah dia. Dia tak perlu tambah ba'du kat sini. Dia hanya seolah-olah saja. At-talamis fahimun, pelajar faham. Tapi kita tahu tak berapa orang yang faham? Semua ke sebahagian? Kita tak tahu kan? Tapi dari sudut dari sudut mantik dia, sebahagian tu dah pasti, tapi semua belum pasti. Itu sebab dia kata mumalah ini meminjam hukum juz'iyah. Minta maaf lah kalau tak berapa jelas penerangan saya. Faham tak? Okey, so dia punya tanakut dia akan jadi kuliah salibah sebab kita mengandaikan dia meminjam hukum juz'iyah. Okey, tetapi dia tak boleh kita terbalikkan. Maksudnya kuliah salibah, tengok atas ni, kuliah salibah kan? Kuliah salibah jawapan dia bila ditanakutkan dia takkan jadi mumalah mujabah. Dia mesti juz'iyah mujabah. Hanya sekiranya situasi dia qadiyah yang asal. Ni yang asal, nampak tak ni saya tulis al-aslu. Sekiranya qadiyah asalnya mumalah, sahaja yang akan bertukar kepada kuliah, tapi bukan sebaliknya. Okey, bukan sebaliknya. Okey, begitu juga dengan mumalah salibah. Mumalah salibah seolah-olah macam kita tengok dia adalah juz'iyah salibah. Okey, jadi dia tanakutnya akan menjadi kimi. Jadi at-talamis laisa bifahim, dia menjadi kullu talamis fahimun. Okey, perlu saya jelaskan kat sini. Sekiranya pelajar menjawab Mehmi itu sebagai Messi pun betul. Kalau dia jawab Mehmi itu menjadi Kisi pun betul. Begitu juga Messi. Messi dia ada 2 pilihan. Sama ada dia jawab Messi itu bertukar menjadi Mehmi ataupun Messi itu bertukar menjadi Kimi. Kedua-dua jawapan diterima. Tapi benda ni hanya untuk, kat sini saya ada buat, hanya untuk muhmalah sahaja ada 2 jawapan dan kedua-dua jawapan diterima, disepakati oleh ulama mantik. Okay. Boleh? Nak habis dah ni, tinggal 1 slide je lagi. Okey. Inilah yang saya katakan awal tadi. Tanakut ada dalam Qaudah Hamliyah dan dia ada dalam Qaudah Syartiyah. Okey. So Qaudah Syartiyah sama je, formula sama. Formula sama. Dekat dalam buku teks ada dekat muka surat 23.
Cuba tengok nombor 4 dengan nombor 5. Okey, nombor 4 dengan nombor 5. Tengok dia kata muamalah mujabah, dia punya tanakut dia ialah kuliah salibah. Kemudian muamalah salibah, tanakut dia kuliah mujabah. Kenapa dia tak buat muamalah mujabah, tanakut dia muamalah salibah? Inilah yang saya katakan tadi, dia ada dua jawapan. Cuma dekat sini dia tak buat muamalah mujabah tu tanakut dia muamalah salibah. Okey. Sekejap saya nak betulkan sikit. Saya selalu tersilap dekat sini. Dia kalau Syahsiah dia dah tak jadi Shimi, dia jadi Mih. Betul Ustazah Azarina? Ya. Ustazah Azarina yang buat ni Mih ni. Okey. Mih ni maksudnya maksusah Okey, ni untuk syartiyah. Jadi kalau tak ubah tu nanti kita ingat sama, padahal sebenarnya dalam syartiyah kita tak guna Syahsiah, kita guna maksusah, tapi sama je konsep dia. Okey. Okey, saya tunjukkan sekali lagi. Okey, Meh ni, Meh si. Yang atas ni sama macam Qadiyah Hamliah tadilah. Jadi kat sini kemahiran dia ialah sur. Tengok Kimi kita tak guna kulun. Kenapa tak guna kulun? Sebab kulun tu untuk Qadiyah Hamliah. Untuk kisi kita tak guna la syai'un. Kita tak guna la fard. Kita guna laisal batata. Mai datang benda ni, tu sebablah kita kena hafal sur. Sur tu yang paling utama. Okey, untuk maksusah, macam mana kita kenal dia maksusah? Ni ada al-an. Al-an ni adalah bukti bahawa dia adalah maksusah. Dia terikat dengan masa. Tak semestinya al-an. Tak ada Okey. Saya rasa itu saja untuk tanakut. Dalam buku teks pun sampai setakat tu saja. Dia berakhir dengan, cuma dalam buku teks tu khutuwat tu dia letak dekat akhir sekali lah. Dia letakkan ahkam dulu. Saya terbalikkan sebab saya nak fahamkan khutuwat tu dulu baru kita boleh dapat ahkam dia. Okey. So itu saja. Saya minta maaf sekiranya penjelasan saya hari ini kurang memuaskan untuk tajuk tanakut. Tajuk ni nampak simple. Tapi sebenarnya kalau tak mahir menggunakan sur, tak mahir dari sudut formula dia, dia akan jadi salah lah sebab nanti bila masuk tajuk akas dah formula lain pula. Sebab pernah calon saya dulu, calon stam dulu, keluar soalan tanakut dengan akas dalam satu set yang sama, dia tertukar formula. Habislah markah dia. Dia tertukar formula. Formula akas pergi pada tanakut pergi pada akas. Sayanglah. Di kat sini memang kena betul-betul mahir untuk menguasai tanakut. Okay. So, ya betul Ustazah Aslinda ada sebut tu. Pelajar wajib hafaz sur. Ya, tepat sekali. Memang kena hafaz sur. Okay, ada lain? Jadi kita buka soalan ataupun perbincangan. Ya. Ustazah nak tanya. Boleh tanya Ustazah? Ya, boleh. Ustaz Khairul Ni berkenaan dengan ayah saya. Ini nak penjelasan, boleh bagi penjelasan tentang quwah bil quwah dengan bil fi'li. Okey, al-quwah wal fi'li Wahdatul quwah dengan wahdatul bil fi'li tu. Boleh tak bagi penjelasan? Okey, saya cuba tapi kalau ada ustaz-ustaz lain yang nak tambah silakan Okey, untuk yang bil quwah wal fi'li ni, dia macam saya cakap tadi, dia sebenarnya kemahiran dia hanya kita nak letakkan perkataan quwah tu, perkataan quwah dengan fi'li tu dekat belakang sekali, itu je. Tapi dari sudut maksud dia, al-quwah tu maksudnya contoh macam dalam buku teks kan, Zaid alimun bil quwah. Zaid itu alim, dia menjadi apa orang kata alimnya dia kerana usaha dia, bil quwah, kerana usahanya. Jadi bila kita nak tanakutkan, kita hanya perlu kata Zaid ni dia bukan alim dengan usahanya. Macam tu je. Okay, tak boleh sama sekali kita kata asalnya Zaid itu alim dengan usahanya, kita kata tanakut dia Zaid itu alim dengan sendirinya, tanpa usaha lah, dengan sendirinya. Dia pandai semula jadi. Tak boleh macam tu. Kan basic untuk tanakut ni, dia
kalau asal dekat dia punya mahmul tu, dekat dalam pernyataan yang asal tu diguna bil kuah, penggunaan istilah tu sebenarnya diguna bil kuah, jadi bila ditanakutkan dia kekalkan istilah tu. Itu je. Ke ada ustaz-ustazah lain nak tambah dari sudut kemahiran nahu ke macam mana ke? Ustaz Haikal ke? Saya nampak ada Ustaz Haikal kat sini. Ustaz boleh terangkan yang pasal muhmalah tadi Ustaz? Muhmalah. Silakan Ustaz Haikal. Oh, muhmalah fi quwwatil juz'iyah tu. Yang Ustaz tanya tu. Saya tanya. Ustaz tanya ke Ustaz bagi jawapan ke apa tu? Ada dekat ni Saya tadi. bagi tahu. Dia Ustaz. Sila Ustaz, macam mana maksud dia? Itulah dia macam yang akak cakap tadi lah. Betul lah? Sama je. Okay. Sama lah. Istilahnya bukan pinjam. Muhmalah ni dia fi quwwatil juz'iyah. Macam tu je. Dia menguatkan juz'iyah macam tu. Kuah dia fi quwwah dia fil martabat. Macam tu lah. Okay. Dia sama level dengan juz'iyah macam tu. Betul Ustaz Haikal? Dalam kitab tulis macam tu. Okey, yang lain ada apa-apa nak tanya, nak respon? Jadi okey ke tidak? Jadi bila martabat dia sama dengan juz'iyah, sebab itulah dia punya nakutnya adalah kuliah ya. Ya, dia sama seolah-olah. Tapi dari sudut penulisan tak boleh. Dari sudut penulisan tu mumalah tu kita kekalkan dia sebagai mumalah, hanya dari sudut hukum dia bila ditanakutkan tu. Ada boleh dua jawapan. Itu je lah. Ada yang lain? Nak tambah silakan. Saya mengalu-alukan. Saya sebenarnya nak juga dapat ilmu daripada ustaz-ustazah yang ada ni. Ramai ada ni. Boleh kalau saya nak menambahkan sekadar dapat itu ya. Ya, boleh. Berkenan dengan apa tu yang tadi ada bertanya berkenan dengan bil kuah dengan bil fi'li. Kalau daripada contoh yang mudah nak nampak, kita mudah nak faham, insya-Allah lah kalau dapat membantu. Kita katakan satu ayat yang kita sebut sebagai at-tiflu yamshi bil quwwah. Satu lagi ar-rajulu yamshi bil fi'li. Jadi kalau dalam ayat yang saya nampak, saya rasa lebih fahamlah apa yang dimaksudkan dengan kuwah dengan fi'li itu. Sebab maknanya kalau baby as-sabiyyu, at-tiflu as-sabiyyu, minta maaf, as-sabiyyu kalau bil quwwah tu nisbah kepada sabi ialah dia di peringkat usia macam tu dia tak boleh untuk dia yamshi, tetapi dia ada keupayaan kan. Tapi dalam masa dia itu dia hanyalah ada kuah sajalah, tapi tak boleh nak menakutkan. Tetapi kalau ar-rajul yamshi bil fi'li, maknanya kalau orang lelaki dia cukup sifatnya yang Allah bagi, maknanya dia boleh buat pilihan. Jadi pilihan kan Ustaz. Ya, betul. Dia praktikal. Beza antara al-quwah dengan fi'li kalau ada segi contoh nak mudah faham lah insya-Allah. Wallahu a'lam. Betul Ustaz. Saya teringat benda ni dekat dalam tajuk kuliatil khams untuk buku STAM kan. Saya dia ada al-mashi bil quwwah dengan dia kalau tak silap saya pembahagian ardul am. Dia ada bahagikan kepada bil quwwah dan bil fi'li. Yang itulah tu maknanya macam saya cakap tadi ada yang bil fi'li tu dia ada pilihan kan Ustaz, macam dia sedang duduk, jadi dia ada pilihan dia nak berjalan ke dia tak nak berjalan. Tu maksud bil fi'li. Kalau bil quwwah tu dia kena usahakan untuk dia berjalan. Macam budak kecil tadi kan, budak kecil asalnya dia tak tahu, memanglah budak kecil mana ada yang lahir-lahir dah berjalan kan. Jadi dia nak berjalan tu, kalau kita tengok anak kita kecil-kecil pun dia nak berjalan, dia step by step, dia pegang tangga dulu, dia pegang tu bil quwwah lah, dia ada usaha dia. Betul kan Ustazah? Betul. Maknanya bil fi'li tu dia on the spot boleh buat. Ya, betul. Okey. Rasanya jelas tu Ustazah Amanah. Daripada mana Ustazah? Saya daripada Perak. Minta maaf lah tumpang ilmu. Allah Akbar. Saya yang tumpang ilmu dengan Ustazah ni. Kita sama-sama aja. Sebab saya ni sekolah saya sekolah Raja Perempuan, daripada sekolah Raja Perempuan Takyah Ipoh. Oh, sekolah hebat tu. Tak adalah. Cumanya sebab sekolah saya tak ada ambil untuk manhaj ni, tapi saya dengar untuk mantik, tarik mantik ni. Jadi saya nak
gembling sekali. Jadi saya tak ada buku tu, jadi saya nak tengok nota-nota Ustazah Hafiz sebab tadi ada saya sebut kot boleh saya dapatkan link untuk video. So saya nak share dengan budak dengan nota-nota tu. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustazah. Jazakillah. Terima kasih banyaklah saya. Terima kasih banyak pada Ustazah. Sebab dia saya kadang-kadang tertukar-tukar juga dengan staff ni. Dia sama. Tapi itulah buku, cuma bezanya buku Manahij ni dia sumber rujukannya banyak ni. Jadi dia bercampur-campur sikit kan. Berbanding kalau buku Islam tu dia satu buku je. Tapi basicnya semua tajuk tu basicnya sama je. Ya betul. So saya punya formula tadi betul Ustazah Betul. Tapi saya suka nak tengok ni sebab saya maknanya boleh saya tukar pula dia punya untuk mengenal dia punya formula tu tadi kan. Alhamdulillah. Saya guna yang ada satu lagi Ustazah Pusat tadi bagus. Saya guna perkataan kam dengan jas. Tapi satu lagi boleh lakukan. Ustazah Nurisun ke kan? Kan kot tadi saya tak perasan. Saya ikut macam dia. Saya guna kam jas kas dengan itu tadi kan. Tapi ikut macam Ustazah pun menarik juga, boleh buat lagu. Cerita buat lagu pula. Yelah. Sebab tajuk ni pun sebenarnya saya buat untuk kajian tindakan saya. Kajian tindakan saya sampai orang kata macam bunyi Jepun pun ada juga kan. Tapi kimi kisi semua tu kan. Tapi sebenarnya itu turun daripada guru saya kat Mesir juga. Kan? Dalam buku-buku mantik di Mesir sebenarnya dia memang gunakan kimi kisi tu. Okay, yang lain ada? Allah bertuahnya saya ada ustazah hebat dalam ni. Ni ada soalan ni. Ada soalan lain? Pada Ustaz Muhammad Haikal tu. Boleh ke lafaz maudhu'nya adalah ghairul akil? Maksud dia macam mana ya Ustaz? Lafaz mana ya? Boleh ke lafaz maudhu'nya ghairul akil? Boleh, tak ada masalah. Sebab kebetulan yang kita bincangkan kat sini, contoh-contoh yang ada dalam buku semuanya berkaitan dengan yang akil lah kan, berkaitan dengan manusia, tapi boleh je sebab ni contoh yang dalam buku ni hanya sekadar contoh. Okay, Ustaz Haikal, saya bagi contoh untuk ghairul akil sebab kata boleh tak maudhu' tu ghairul akil. Okay, dekat dalam buku lain, untuk contoh ghairul akil ni, contoh kalau kuliah mujabah tu kullu burtuqal fakihah. Betul tak Ustazah Amanah? Kullu burtuqal tu dia bukan akil kan? Ghairul akil kan? Kullu burtuqal fakihah, nakid dia ataupun nakiduha dia ialah laisa ba'dul burtuqal fakihah. Okay, jadi itu contoh untuk ghairul akil lah, tak semestinya akil. Kebetulan je dekat dalam buku kita ni nak bagi mudah, dia gunakan contoh semuanya akil lah. Okay, satu lagi sebelum saya terlupa, saya dalam tanakut ni macam saya cakap tadi, dia tak boleh dua-dua betul dan tak boleh dua-dua salah. Itu satu. Ada lagi tak ya? Benda yang paling penting. Kalau ada nak tambah dalam bab dalam tasawurat, dalam tasdiqat ni memang betul kata Ustazah, kita mesti betul-betul betul-betul kita faham apa tu qadiyah tu. Sebab daripada qadiyah tu rentetan faham tanakut, lepas ni nanti akas, lepas ni nanti kias. Sebab nanti akan ada jadi bila Ustazah sebut pasal besok akas ya Ustazah ya? Ya, besok akas insya-Allah. Minta maaf Ustazah, minggu depan. Minggu depan. So nanti kalau tak betul-betul faham tanakut, dia akan nanti jadi confused dengan akas. Dia akan tertukar kan? Dia akan tertukar. Sebab tanakut ni dia kena salah satu betul, satu salah kenyataannya. Akas pun dia akan membawa dua qadiyatan ini, tetapi dia kena dua-dua. Jadi memang kena macam Ustazah kata tadi, sur memang kena ni sebab kena hafal lah sur tu. Kena hafal, dia kena mahir sangat-sangat. Ya, mahir sangat-sangat.
Sampai memang kita kena tasmik ke budak lah macam tu. Ya, betul. Memang kalau boleh, kalau latihan tu biar banyak latihan Qodiyah pun tak apa. Biar dia mahir dekat sur tu betul-betul. Saya dengan budak saya memang tasmik sur ni. Sorang-sorang Apa tu orang. nanti dah guna teknik kimi-kisi tu insya-Allah mudah tu. Tu. Saya seronok nampaknya ni, saya seronok. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Boleh dimanfaatkan insya-Allah. Okey, yang lain ada apa-apa? Untung kita hari ni ada ustaz-ustazah yang hebat-hebat dalam ni. So kalau saya tak boleh jawab, ustaz-ustazah lain pun boleh tolong. Okey, saya rasa tu saja. Cuma nanti bila paling senang lah kalau kita nak cakap dengan pelajar, direct lah. Tanakut ni apa sebenarnya? Tanakut ni sesuatu yang bertentangan. Sebab nanti dalam AKAS, saya punya kata kunci untuk AKAS tu saya akan kata AKAS menyokong AKAS menyokong tanakut. Okey, AKAS tu menyokong tanakut tu kita bertentangan, maksudnya kita melawan hujah. Itu paling basic untuk bagi pelajar faham untuk tajuk tanakut dengan AKAS. Dalam satu contoh yang simple, kalau saya buat contoh yang simple dia, contoh macam saya kata macam ni, Ali menendang bola. Kemudian bila kita nak tanakutkan, kita akan kata Ali tidak menendang bola. Bila kita nak sambung kepada AKAS, bola itu ditendang oleh Ali. Dalam satu ayat yang sama, maksudnya dalam satu penerangan, kita dah boleh gabungkan dua tajuk sekali. Ali tendang bola, Ali tidak tendang bola, bola itu ditendang oleh Ali. So, itu adalah contoh gabungan tanakut dengan AKAS dalam satu contoh yang sama. Benda yang kita lazim cakap sebenarnya, cuma kita tak perasan benda tu kan. Okay, so itu saja. Saya rasa kalau tak ada apa-apa ke ada nak tanya tentang latihan dekat dalam buku teks ni ke? Boleh juga, semalam ada yang tanya latihan dalam buku teks ni. Saya suka nak bincangkan dekat latihan gym. Latihan gym muka surat 27. Okay, latihan gym ni. Dekat sini dia ada sebut bayin sabab adamus sihatut tanakut. Terangkan sebab kenapa tanakut yang diberi ni, nombor 1 sampai nombor 4 ni, kenapa dia tak betul, kenapa dia tak sahih. Okay, kenapa dia tak sahih? So kita kena bagi sebab. Tu sebab dekat dalam syurut tu ada penjelasan dia kan. Jadi saya bagi contoh yang pertama, Zaid sa'imun nakiduha Muhammad laisa bisa'im. Okay, jadi kat sini kita kena kenal pastilah. Dia dah cakap awal-awal dah, tanakut ni semua tak sah ni. Jadi kat mana yang tak sah dia tu? Okay, Zaid sa'imun nakiduha Muhammad laisa bisa'im. So yang tak sah dia ialah pada mauduk dia. Jadi jawapan dia sebab dia nak sebab saja kat sini. Jadi kita terus jawab khata' li'adamu ittihad fil mauduk, kerana dia tidak sama dari sudut mauduk dia. Ataupun ikhtilaf mauduk pun boleh kan? Ya, kalau nak senang kita cakap je li'anna fiha ikhtilaf fil mauduk. Okay, begitu juga dengan yang kedua, ketiga dan yang keempat.